Bagaimana keadaan awak sekarang? Sebelum kita mulakan sesi ni, saya nak tanya sedikit hobi awak. Apa hobi awak? Awak suka bersukan atau beriadah? Alhamdulillah sihat. Saya suka cukai. Saya juga aktif dalam tim bola dalam sekolah saya. Saya juga suka berkebun. Rumah saya banyak dengan bunga-bunga dan tanaman yang saya jaga lah. Berkebun? Awak belajar dari siapa? Saya belajar berkebun dari ibu saya. Dari kecil, dia sentiasa bawa saya ke kebun dan dia lah yang ajar saya bagaimana untuk jaga tanaman dengan baik. Bagus tu Syafiq. Mesti awak suka dengan tanaman tu kan? Okey, boleh kita mulakan sesi ni ya? Tak apa, kalau awak rasa agak gelisah, saya di sini untuk berbual tentang apa yang berlaku. Saya perasan ada perubahan dan saya mahu memastikan awak sentiasa okey. Boleh awak kongsikan dengan saya kenapa ramai guru-guru awak mengadu dekat ibu bapa awak yang awak tak siapkan kerja sekolah, sering ponting kelas, dan awak suka usik kawan-kawan awak. Dan saya dengar awak pernah digantung sekolah sebelum ni. Betul ke apa yang saya dengar ni? Betul, saya tak tahu. Semuanya rasa sangat terbeban sekarang ni. Saya tak boleh nak fokus pada apa-apa. Belajar ke, aktiviti yang saya minat ke. Saya betul-betul sekali rasa tertekan dengan keadaan sekarang. Minat saya terhadap berkebun dan main bola sepak pun dah semakin kurang. Nampaknya awak sedang hadapi banyak perkara. Saya di sini untuk membantu dan menyokong awak. Bolehkah awak ceritakan lebih lanjut tentang apa yang berlaku? Sebenarnya, saya ada masalah kat rumah. Ibu bapa saya sentiasa bertengkar dan ia memberi kesan pada saya. Saya tak boleh fokus pada kerja sekolah, tak boleh study kat rumah dan saya juga tak cukup tidur. Rasa seperti sekali setengah dalam runtuh lah. Keadaan kat rumah sekarang ni agak tegang. Ibu bapa saya selalu berselisih faham dan bermasam muka. Keadaan kat rumah semakin hari semakin teruk. Mereka sering bergaduh disebabkan masalah kewangan dan tentang keluarga masing-masing. Ibu bapa saya juga tak memberi perhatian kepada saya. Mereka tidak ambil tahu dengan siapa saya berkawan. Saya pulang lewat malam pun mereka tak kisah. Mereka juga tak ada masa dengan saya. Mereka terlalu sibuk dengan kerja masing-masing. Yalah, mereka selalu keluar awal, balik lewat malam. Semuanya untuk diri sendiri. Adik-adik saya pun saya yang uruskan. Kadang-kadang time saya pulang balik sekolah pun makanan tak ada untuk saya dan adik-adik saya makan. Sebab tu saya tak boleh nak perhatian pada apa-apa benda yang pun, terutamanya kerja sekolah saya, sehingga semua guru marahkan saya. Saya mula terasa tertekan dan terlibat dengan masalah buli di sekolah. Okey, saya faham keadaan awak Syafiq. Saya boleh bayangkan betapa sukarnya untuk awak hadapi masalah tersebut. Adakah awak dah cuba untuk menyuarakan perasaan tidak puas hati awak kepada ibu bapa awak supaya mereka dapat baiki semula hubungan dengan awak? Saya ada cuba. Mula tu saya fikir mereka dapat menerima dengan apa yang saya katakan. Tapi saya salah sebab mereka tak rendahkannya. Mereka kata masalah itu bukan urusan mereka dan mereka menyuruh saya untuk supaya tidak masuk campur urusan mereka. Selepas mereka bagi tahu begitu, saya mula rasa semakin tertekan dan mula untuk memberontak. Sebab itu, saya makin kerap membuli bukan sahaja budak kelas saya. Budak-budak kelas lain pun jadi mangsa untuk saya lepaskan tekanan. Mula-mula saya membuli mereka hanya untuk suka-suka dan memberikan ketenangan pada saya. Tetapi saya semakin agresif dan buli itu menjadi kebiasaan bagi saya kerana dendam yang lama saya pendam. Dengan apa yang telah awak ceritakan, saya faham keadaan di rumah menyebabkan awak mula terabai dan awak mula melepaskan perasaan awak di sekolah. Di sekolah ni menjadikan tempat untuk awak lepaskan rasa marah, sedih dan kekecewaan awak. Apabila awak terlibat dengan buli, awak telah dapat perhatian dan perhatian dari kawan-kawan awak, cikgu-cikgu awak. Boleh saya tahu ada apa-apa cara yang awak lakukan untuk awak tidak lagi terlibat dengan kawan-kawan yang buli? tinggalkan saya ketika saya perlukan mereka.
Mereka bukan kawan-kawan. Saya mengaku saya salah dalam membuli. Tapi, ia tentu tidak sepatutnya menjadi penyebab untuk mereka menghindari saya. Kalau bukan sebab geng saya pasti kau seorang di rumah. Bukan saya berniat. Saya pun ada perasaan. Saya pun nak rasa dihargai. Rasa included dalam perbincangan atau ketika mereka menyambut hari lahir sahabat-sahabat yang lain. Saya pun rasa teringin nak dengar dia orang sambut hari lahir saya. Salah ke saya ingin perkara-perkara seperti itu? Walaupun ibu bapa saya tidak menghiraukan saya, at least saya ada tempat untuk saya luahkan semua masalah saya dan bergembira dengan mereka. Tapi apa yang saya dapat semua orang mula hindarkan diri daripada saya. Kawan-kawan yang rapat dengan saya dulu pun dah tinggalkan saya. Saya tidak ada lagi tempat untuk saya luahkan apa-apa yang saya rasa. Mereka tak pernah faham apa yang saya rasa dan saya hadapi. Mereka tak apalah ada ramai kawan, family, diorang yang sayangkan diorang. Apa yang diorang mahukan, ibu bapa mereka tunaikan. Mereka nak bercuti, ibu bapa mereka bawakan. Birthday mereka, ibu bapa mereka setiap tahun celebrate. Dekat pantai lah, dewan lah. Saya tidak, cik. Ibu bapa saya selalu sibuk dengan time saya dan adik saya nak cuti sekolah. Mereka pun sibuk bekerja sehingga tak ada masa dengan kami. Saya faham. Keadaan ini pasti sangat mengganggu emosi awak dan adik-adik awak. Saya tahu masalah yang awak hadapi ni bukan masalah yang boleh dipandang mudah. Awak jangan risau, awak tidak keseorangan. Sebenarnya awak tidak sedar masih ramai yang sayangkan awak dan kita boleh selesaikan masalah ini bersama. Saya tak tahu macam mana saya nak hadapi semua ni. Sampai satu tahap saya rasa tertekan dan rasa nak bawa diri ni jauh dari semua orang. Tapi saya fikir tentang adik-adik saya. Siapa yang nak tolong tengokkan dan jagakan mereka kalau saya tak ada? Ibu bapa saya jauh sekali nak ambil tahu tentang kami. Setiap malam juga saya sentiasa menangis tanpa pengetahuan orang lain. Sebab saya sudah tahu tak ada siapa yang untuk saya luahkan apa yang saya rasa. Adik-adik saya, mereka masih kecil dan tak tahu apa yang berlaku. Mereka hanya tahu untuk berseronok, bermain dengan kawan-kawan. Mereka masih tak boleh berfikir dengan baik. So, saya terpaksa hadapi semua dengan sendiri. Kadang-kadang saya rasa diri saya ni tidak berguna. So, saya fikir apa salahnya kalau saya lakukan apa yang boleh membuatkan diri saya dengan tenang. Bagi saya, membuli orang boleh membuatkan saya berasa tenang. Bagi saya, dengan cara itu je boleh membuatkan orang lain rasa apa yang saya rasa. Okey Syafiq, cuba awak buat benda yang awak minat seperti bersukan ke, berkebun ke. Kan awak cakap awak suka berkebun. Awak cuba buat balik apa yang awak minat tu. Awak tidak boleh duduk seorang diri dan sentiasa berkurun dalam bilik. Ia boleh mengganggu kesihatan mental awak. Saya nampak awak ada potensi untuk mewakili sekolah awak dalam bola sepak. Awak cuba kembalikan semula minat awak tu supaya awak tidak lagi kesunyian dan tertekan dengan keadaan sekeliling. Untuk apa? Apa gunanya kalau saya mulakan balik apa yang saya minat? Bagi saya semua tu tak bagi apa-apa pun perubahan pada diri saya. Cuma saya rindukan belayan dan kasih sayang daripada mereka. Gelak tahu mereka, makan bersama-sama. Tapi mereka tidak pernah pun peduli pasal tu. Mereka lebih pentingkan kerja daripada anak-anak. Yelah, mereka kan nak cepat kaya kan. Betul lah apa yang orang cakap, kemewahan tidak boleh membawa kepada kebahagiaan. Okey Syafiq, awak tidak boleh terus begini. Awak perlu kuat ya, awak kan masih ada adik-adik awak. So apa kata awak lakukan semua tu dengan adik-adik awak. Awak ajak mereka bermain bola bersama, berkebun bersama. Keadaan ini boleh mengembalikan semula semangat awak. Bola sepak adalah sesuatu yang bagus. Jangan biarkan hal di rumah menjadi penyebab awak tinggalkan benda yang awak minat. Mana tahu kalau awak mula main bola, emosi awak akan mula stabil untuk masa depan yang lebih cerah. Dan ini juga boleh menjadi penyebab sahabat-sahabat awak mula mendekati awak. Cik rasa ke? Entahlah cik, saya masih ragu-ragu. Tapi saya tahu adik-adik saya berhak rasa bahagia bersama keluarga. Kalau ibu bapa saya tidak boleh memberikan mereka kasih sayang,
maka saya akan cuba melakukannya. Saya tak pasti sama ada kawan-kawan saya akan mula berkawan dengan saya balik atau tidak. Tapi saya akan pergi cakap dengan guru-guru kalkulasi saya dan saya akan cuba balik aktif dalam pasukan bola sepak sekolah saya. Dan satu lagi, saya nak ingatkan awak, awak cuba hadkan pergaulan awak dengan geng-geng awak. Kenapa pula cik? Mereka saja yang masih mahu berkawan dengan saya. Mereka je yang boleh faham saya. Mereka je yang sentiasa dengan saya. Kalau saya tak berkawan dengan mereka, siapa lagi yang nak berkawan dengan saya cik? Mana lagi tempat untuk saya luahkan perasaan saya? Saya faham Syafiq, tapi saya sarankan awak hadkan pergaulan awak dengan mereka. Kalau awak hadkan pergaulan awak dengan mereka, awak maka perasaan untuk terlibat dengan buli tu tidak lagi tidak lagi muncul dalam fikiran awak. Saya tak suruh awak putuskan persahabatan dengan mereka. Kalau mereka nampak awak berubah, pasti mereka juga cuba untuk berubah. Yelah, awak kan sahabat diorang. Apa kata kita cuba terokai beberapa alternatif untuk awak ketika di sekolah. Ketika awak rasa marah, sedih atau keinginan untuk membuli tu kembali, awak cuba asingkan diri awak dengan geng-geng awak. Awak juga boleh cari ruang untuk tenangkan diri dan buangkan rasa negatif yang muncul dalam fikiran awak, seperti di perpustakaan atau tempat yang kurang orang. Selain itu, awak boleh melakukan latihan kesedaran dan teknik-teknik pengurangan tekanan yang boleh awak amalkan apabila awak berasa tertekan, marah atau sedih. Kesedaran? Saya pernah dengar, tetapi saya tak pasti untuk merealisasikannya. Tak ada masalah. Kalau awak masih tidak tahu tentang latihan kesedaran tu, sebab saya boleh terangkan untuk awak secara terperinci. Kesedaran melibatkan penerimaan diri awak sendiri dan awak fokuskan pada saat ini dan memberi perhatian kepada pemikiran dan perasaan awak tanpa penilaian. Macam contoh awak tak judge diri awak. Okay. Lepas tu saya boleh berkongsi beberapa latihan yang mudah dengan awak, seperti pernafasan mendalam, atau awak cuba awak bayangkan berada di tempat yang lapang, tenang, yang boleh mengembalikan semula emosi awak tu, supaya dapat membantu awak menguruskan emosi. Teknik-teknik ini boleh menjadi alat yang berkesan untuk mengekalkan fokus dan mengurangkan tekanan. Ya, saya cuba, tapi saya tak pasti ia akan memberikan kesan kepada diri saya atau sebaliknya. Saya harap dia dapat membantu saya untuk pulihkan kembali semangat saya dan tidak terlibat dengan kes buli lagi. Baiklah. Kedua, mari saya terangkan tentang sistem sokongan yang ada untuk awak. Adakah awak mempunyai rakan, keluarga atau orang lain yang awak rasa selesa untuk berbual? Saya ada seorang kawan, tetapi saya belum benar-benar membuka hati untuk menceritakan masalah saya kepadanya ataupun apa-apa yang berlaku. Dia seorang saja yang masih berhubung dengan saya. Yang tu pun sebab dia dah pindah sekolah. Jadi dia tak tahu sangat apa yang berlaku dekat sekolah. Dia hanya mendengar khabar angin daripada kawan-kawan yang lain. Ia mungkin berguna untuk berkongsi perasaan awak dengan seseorang yang awak percaya. Penting untuk bersandar kepada mereka di sekeliling awak untuk sokongan. Pentingnya untuk mempunyai sistem sokongan kerana ia akan menjadi kekuatan dan dorongan untuk awak supaya awak terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu bagus. Saya hanya mahu segalanya menjadi lebih baik. Siapa yang tidak mahu perubahan, kan cik? Ya, betul Syafiq. Okey Syafiq, kita akan bekerja bersama-sama untuk membuat plan dan mendapatkan sokongan yang awak perlukan. Tak apa jika awak perlukan bantuan, datanglah berjumpa dengan saya. Awak kena ingat, awak tidak perlu menghadapi segalanya sendirian. Masih ramai yang menyokong dan ada dengan awak. Nampaknya ia boleh benar-benar membantu saya. Saya hanya mahukan tempat untuk meluah yang dapat mendengar luahan saya tanpa jas saya. Dan saya rasa strategi yang Cik ajar ni pasti akan dapat membantu saya. Terima kasih, saya menghargai idea dan strategi Cik ni.
Okey Syafiq. Terima kasih. Okey Syafiq, terima kasih Syafiq kerana sudi berkongsi serba sedikit masalah yang awak hadapi. Saya di sini untuk menyokong awak dan awak kena ingat ya, awak tidak keseorangan. Kita akan mengambil satu langkah pada satu masa dan saya yakin kita boleh membuat perubahan positif. Jika awak perlu bercakap atau jika ada sesuatu yang timbul, jangan ragu untuk menghubungi saya atau berjumpa dengan saya. Saya akan pastikan ada perkembangan yang positif dapat dipamerkan oleh awak. Untuk sesi seterusnya, apa kata kita habiskan sesi hari ini di sini terlebih dahulu. Untuk sesi yang akan datang, saya akan maklumkan kemudian. Boleh. Terima kasih, Cik.